So, 10 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan, boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh hadirkan diri untuk kita meneruskan perjuangan ilmu kita pada malam ini, untuk kita menambahkan ilmu dan untuk menambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menambahkan ilmu dan menambahkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zawawi, mana lama rindu kat Ustaz Zawawi. Nak pergi mana tu? Raub tak sempat dah. Masya-Allah Ustaz Zawawi. Sihat Ustaz sekarang? Masya-Allah. Macam mana kesihatan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kesihatan pada Ustaz. Masya-Allah. Dan rakan-rakan semua, Ruqiyah Hayat, Asy-Syahidi, Hanum Adini, Ahmad Abu Zair, Fairuzan Harian Muda, Abdullah Izli, Rosnah Loman. Masya-Allah. Uzur sikit Ustaz doa dia, insya-Allah nanti kita doa selepas kuliah kita malam ni, insya-Allah nanti kita doa khas untuk Ustaz Zawawi kita. Semoga Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada beliau, insya-Allah. Nasaruddin Mujir, masya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh hadirkan diri. Malam ni kita akan berada pada muka surat 92 dalam jilid ketiga, Midrajul Fawatih kita pada jilid ketiga, masih lagi dalam bab perbuatan harus dan tidak harus yang dilakukan dalam solat. Hadis yang ke-1004. Kurungan 27 itu lebih kurang. Macam mana kita punya apa dia tu, kita punya ketua darjah kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Okey, kita berada di muka surat 92. Kalau tak silap ustaz lah, yang lain tak semua menjawabnya. Maaf lambat sikit masuk. So jadi kita rasa 92, muka surat 92 ya. Nobli Nurizan Razak. Kita muka surat berapa? Hadis ke-1004 ya. Hadis ke-1004. Betul Maulana? Ya.
Tak tanya Jeff pula. Jeff yang jawab. Terima kasih. Jazakallah khair. Apakah hukum membunuh kalajengking di dalam solat? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadain fi salati al-hayyata wal aqraba rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi lin Nasa'i ma'nahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam walau sedangkan kamu berada dalam solat, iaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i meriwayatkan apa yang semakna dengannya. Apabila ular atau kalajengking lalu di hadapan atau berhampiran dengan seorang yang sedang bersolat, maka hukumnya harus bahkan aula, iaitu utama, membunuhnya untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Tetapi jika berlaku pergerakan atau perbuatan yang lebih daripada 3 kali, maka batal solat. Tapi kalau kita dah bangun, kita ambil kayu lagi, ketuk dia, bong, 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 lebih 3 kali dah, maka itu membatalkan solat lah. Jika keadaan darurat, khawatir mudarat daripada binatang yang berbisa ketika sedang solat dan tidak dapat membunuhnya dengan pukulan yang sedikit, bahkan memerlukan pergerakan yang akan membatalkan solat, maka harus untuk membatalkan solat dan mulakanlah solat yang baru. Jadi ular bahaya, jenis ular-ular yang berbisa dan sebagainya bahaya, maka kita boleh membatalkan solat dan kita teruskan juga kepada kita mulakan musta'nafah lah, kita mulakan balik solat kita tadi. Khair. Hadis ke 1005 kurungan 28. Nabi membuka pintu ketika solat. Nabi boleh buka pintu ke ketika solat? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'an wal babu alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu famasha fataha li summa raja'a ila musalla wa zakartu anna al bab kana fi qiblah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa rawahu Nasa'i nahwahu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat sunat. Solat sunat ni dia hukum dia tak banyak, taklah berlainan sikit dengan solat fardu. Sedang ketika itu pintu dikunci, pintu tertutup. Kemudian aku datang dan meminta untuk dibuka pintu tersebut. Lalu baginda jalan dan membuka pintu itu untukku. Kemudian baginda kembali semula pada tempat solatnya dan pintu itu berada pada arah kiblat. Nabi bergerak tu ke arah kiblat, jadi taklah memalingkan badan daripada kiblat. Begitu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i meriwayatkan semakna dengannya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak menyangka bahawa Nabi SAW sedang bersolat. Tidak, dia tak akan ganggulah Nabi SAW. Tapi cuma tak sangka, jika beliau mengetahui, pasti beliau tidak akan meminta baginda untuk membuka pintu untuknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi tidak membatalkan solat kerana pintu berada ke arah kiblat. Jadi tidak perlu berpaling daripada arah kiblat yang akan menyebabkan batalnya solat. Tambahan pula, bilik dan ruang rumah Nabi terlalu kecil. Nabi tidak perlu mengambil langkah kaki yang banyak untuk sampai ke pintu. Mungkin hanya 3-4 langkah saja. Rumah Nabi SAW terlalu kecil dan terlalu rendah. Dia punya atap pun berdiri, angkat tangan dah sampai dah kat dia punya ceiling tu. Dan kawasan tidur sedikit saja. Dan Nabi SAW sembahyang di waktu malam pun, bila Nabi nak sujud, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan tarik kakinya dan Nabi akan sujud di situ. Bila Nabi bangun balik, maka Sayyidatuna Aisyah akan lunjurkan kakinya kembali. Iaitu rumah Nabi SAW terlalu kecil. Apabila seorang itu terbatal wuduk dan solat, dalam solat, macam mana dia nak lakukan bila dia terbatal wuduk? Hadis ke 1006.
Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam iza fasa ahadukum fi shalah falyansarif falyatawadda wal yu'idis salata. Rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmizi ma'a ziyadatin wa nuqsanin. Sayyidina Talq bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu terkentut dia, maka hendaklah dia pergi, yakni keluar daripada solat. Bila kentut keluar, mungkin kentut tu tak bunyi kot, mana orang tak tengok kat dia, dan berwuduk, dan hendaklah dia mengulanginya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi beserta tambahan dan penerangan. A'imah, ulama-ulama dalam ulama fuqaha berikhtilaf, yakni berselisih pendapat di dalam masalah ini, pada masalah yang seorang terbatal wuduk ketika solat. Tiga orang imam berpendapat perlu memulakan kembali solat. Maknanya bila dah batal pergi ambil wuduk, kena niat barulah, walaupun dah mula 2 rakaat atau 1 rakaat. Maka bila dah mula 1 rakaat atau 2 rakaat, mulakan balik dengan rakaat yang pertama. Itu maksud 3 imam, selain daripada pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat afdal seperti pendapat 3 imam tersebut, macam di atas jugalah. Tapi dia ada cuma satu pendapat lagi bagi pendapatnya. Cuma ada satu qaul, ada satu pendapat. Qaul ni pendapat lah, daripada beliau menyatakan boleh menyambung solat yang lepas dengan beberapa syarat. Tapi ada syarat lagi lah. Maksudnya lepas beberapa rakaat tu dia pergi ambil wuduk, dia bersambung balik. Dada tidak berpaling ke kiblat, tidak keluar air kecil atau air besar, tidak ke tempat najis. Dalil mereka mengatakan solat menyambung solat yang sebelum ialah hadis yang menjadi dalil juga bagi mereka dalam masalah hidung berdarah, iaitu hadis yang dinukilkan oleh pengarang kitab Mirqat, iaitu daripada Mula Ali Qari rahmatullah alaih, syarah kepada Mishkat ni lah. Dan Nabi bersabda, man asabahu qai'un aw ru'ufun aw qalsun aw mazyun falyansarih falyatawadda summa liyubni ala salatihi fahuwa fi zalika la yatakallam. Siapa yang muntah atau hidungnya berdarah atau juluak, maknanya dia terjeluak, macam muntah lah, muntah pun boleh terjeluak, atau keluar air mazi, maka hendaklah dia keluar dan berwuduk, kemudian menyambung solatnya selagi tidak berkata-kata umum. Dia ambil daripada dalil itu, sambung balik. Tapi afdalnya mulakan balik. Musta'nafah lah, jumlah isti'nafah. Jadi kita mulakan amalan itu dengan amalan yang baru. Okey. Cara untuk keluar daripada solat. Bila satu orang tu berhadas, macam mana dia nak keluar daripada solat? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, annaha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif. Rawahu Abu Daud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berhadas dalam solatnya, hendaklah dia memegang hidungnya dan keluar daripada solat. Kenapa pula kena pegang hidung selepas batal wuduk dalam solat? Ketika satu orang sedang solat, mungkin dia akan datang padanya rasa nak keluar angin atau sebagainya, rasa nak kentut, tak dapat tahan daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka cara untuk keluar daripada sembahyang adalah sambil memegang hidungnya, sehingga jemaah menyangka bahawa dia keluar daripada sembahyang kerana hidungnya berdarah, bukan kerana dia buang angin. Pegang hidung macam tu, dia orang kata mungkin hidung berdarah tu sebab hidung berdarah menyebabkan darah keluar dan najis dan membatalkan sembahyang. Begitu. Pendapat Imam Abu Hanifah bahawa keluar darah melalui hidung membatalkan sembahyang. Imam Abu Hanifah dia keluar ghair daripada sabilan. Kita belajar dalam bab wuduk dulu, kita hanya keluar daripada sabilan sahaja,
dua jalan, iaitu qubul dan dubur, menyebabkan wuduk batal. Tetapi jika keluar darah ghair sabilan, selain daripada kubur dan dubur, kita kata tak batal. Tapi Imam Hanifah kata bila keluar daripada selain daripada tu, daripada darah, daripada kudis kalau keluar, atau luka, dan melampaui daripada tempat yang kena tadi, maka terbatallah wuduk tadi. Kalau lagi tak selagi tu, batal wuduk, dia kata batal wuduk. Begitu. Pendapat Imam Syafi'i, keluar darah melalui hidung tidak membatalkan wuduk, cuma darah itu najis lah. Jadi najis, dia kena bersih. Takkan dia nak sembahyang dalam najis. Kebanyakan orang takut untuk keluar daripada solat apabila solatnya batal. Mungkin kerana malu atau sebagainya. Tadi ada juga orang tak nak keluar, dia rasa dia malu, dia pun duduk solat dalam waktu. Kalau duduk berdiri tak apa, dia duduk solat. Jadi syariat sudah mengajar cara yang baik untuk keluar daripada solat tanpa memalukan musalli, tanpa memalukan orang tadi. Ada pendapat mengatakan bahawa orang yang sengaja tasyabbuh bil musalli adalah haram. Jadi ada orang tu dia kira dia batal pun dia sembahyang juga, rukuk, sujud, dia panggil tasyabbuh bil musalli, menyerupai perbuatan orang yang solat dalam keadaan yang tak berwuduk, maka itu hukumnya haram. Hadis ke-1008 kurungan 31. Hadis ini menjadi istidlal mazhab Hanafi, memberi salam itu fardu. Memberi salam fardu. Dia tak kata wajib, dia kata fardu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahdasa ahadukum faqad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallim faqad jazat salatuhu." Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun isnaduhu laysa biqawiyyin faqad batarabu fi isnadihi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berhadas semasa dia duduk pada akhir solatnya sebelum memberi salam, sesungguhnya solatnya sudah memadai. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sanad hadis ini tidak kuat. Sesungguhnya ulama hadis menganggap hadis ini hadis muttarib. Okey, pendapat mazhab Hanafi, memberi salam tidak fardu. Istidlal Hanafi, memberi salam fardu. Istidlal hadis ini, istidlal mazhab Hanafi, memberi salam fardu. Sebenarnya memberi salam tak fardu tu. Dia tersilap, tertinggal perkataan tadi. Sama dengan kita je. Di bawah tu penerangan dia betul. Kadang-kadang tinggal satu perkataan. Okeylah, tuan-tuan boleh betulkan balik. Mengikut pendapat mazhab Hanafi, memberi salam tidak fardu, bahkan ianya wajib berdasarkan mafhum sebuah hadis. Dia telah kita jelaskan dahulu bahawa mazhab Hanafi berbeza hukum wajib dan hukum fardu. Berbeza hukum wajib dan hukum fardu. Kita mengatakan hukum wajib dan hukum fardu jalan keluarnya beza. Sama juga dalam mazhab Hanafi, jalan keluarnya beza. Cuma hukum kita kata dari segi amalinya ialah sama. Hukum dari segi amaliyahnya adalah sama, wajib dengan fardu. Sebab tu kita dalam usul fiqh, al-wajib, al-fardu wal-wajib mutaradifan. Wajib, fardu dan wajib hukumnya sama dari segi pelaksanaan, tapi dari segi kewujudan, dari segi wujudnya dalil, maka dia berbeza daripada pengeluarannya. Jadi kita bezakan. Jadi kita hukum dari segi pelaksanaan, wajib dengan fardu tu sama je. Cuma pengeluaran wajib dan fardu telah kita jelaskan. Fardu ni bila benda tu daripada nas yang qat'i. Nas yang qat'i iaitu hadis dan Quran. Quran tu dia nas qat'i lah. Sebab dia Quran tu qiraatnya qiraah mutawatir dan qiraah masyhur. Tapi hadis kalau riwayat tawatur dan riwayat masyhur qat'i, tapi kalau riwayat zanni, kalau riwayat ahad iaitu khabar zanni, maka hukum dia zanni. Dan daripada hukum zanni tadilah maka kita akan keluarnya perkataan wajib. Perkataan wajib telah kita bincang dah dan kita bahaskan dah dalam bab wudu
Cuma saja saya nak ulangkan balik, nak refresh balik. Tuan takut tuan-tuan ingat ke tak ingat. Kalau pelajar saya akan tanya. Okey. Okey. Oh, semua lambat masuk. Semoga Allah beri kekuatan subuh. Lah ni awal dah. 3.45 di Australia. Dia memang di Australia, dia dah awal dah. Sekarang kan musim apa? Ni musim apa ni kan? Utara. Oh, sekarang hemisfer selatan musim panas. Jadi subuh awal lah. Okey. Diketahui bahawa di sisi Hanafiyah, selawat tidak wajib dibaca dalam tasyahud. Begitu juga selawat tak wajib. Kita kata selawat wajib. Imam Hanifah tasyahud saja wajib. Sebab tu dia rukun dia ada 6 saja rukun dia. Rukun bagi Imam Hanifah 6. Lagi bagi kita rukun kita 13. Kita duduk dan membaca tasyahud. Dua dah tu. Duduk untuk baca tasyahud dan membaca tasyahud di rakaat akhir, selawat kepada Nabi. 3 di situ. Dia tasyahud aja. Okey. Imam Abdullah Al-Jazari menyatakan bahawa akan batal solat apabila berlaku ke atas musalli perkara yang membatalkan wuduk selama mana belum selesai solatnya dengan salam. Hukum ini telah disepakati oleh a'imah melain pendapat Imam Abu Hanifah bahawa hanya batal solat jika berlaku perkara yang membatalkan solat sebelum duduk di akhir solat dengan kadar tasyahud. Jika berlaku selepasnya, maka tidak membatalkan, mengikut pendapat yang rajih di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maknanya dia kan duduk tasyahud saja, baca tasyahud. Duduk tasyahud saja. Begitu, duduk dan baca. Mazhab Syafi'i berpendapat hadis ini dhaif sebagaimana yang diterangkan oleh pengarang kitab. Selepas membawa hadis, tidak boleh dibawa istidlal. Jadi kalau hadis tu hadis dhaif, maka kita tak boleh jadikan dalil lah. Mazhab Hanafi akui akan kedhaifan hadis ini. Dia kata ya, tetapi kerana berbilangnya turuk, jadi jalan yang mana rawi-rawinya yang banyak, menyebabkan hadis ini sampai lagi ke satu peringkat, iaitu hasan li ghairihi. Dan apabila sampai kepada darjah hasan li ghairihi, maka hadisnya mu'tabar dan boleh dijadikan dalil bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Okey, mazhab Syafi'i berdalilkan hadis lain yang lebih kuat bahawa salam adalah fardu. Fasal ketiga, baginda pun terlupa. Baginda pun boleh terlupa. Baginda pun terlupa. Sifat manusia ni kadang-kadang dia boleh terlupa. Manusia berasal daripada perkataan nisyan. Nisyan tu madah nisyan. Nisyan maksud dia pelupa. Insan, manusia tu insan. Insan daripada nun sin ya, nisyan. Insan, perkataan insan, daripada perkataan insan tu keluarnya nisyan. Maksudnya insan tu nisyan, pelupa. Mana spek mata ayah? Mana spek mata abi? Mana spek abi? Kita pun carilah spek. Mana spek abi ni? Anak kata abi, tu atas dahi, tu spek abi. Spek duk atas dahi. Kadang-kadang kita tak perasan. Itu sifat pelupanya insan tadi. Sifat pelupanya insan tadi. Atau nisya, insan itu daripada perkataan uns. Insan daripada uns. Uns memberi makna muhabbah, cinta, sayang. Uns ni maksud dia sayang. Jadi insan ni apabila dia usaha, dia akan sayang. Bila dia bagi jiwa dan raga, dia bagi segala-galanya, maka dia akan sayang. Dia akan sayang. Orang tu dia habiskan duit yang banyak, dia beli kereta yang cantik,
ada budak ambil duit 5 sen, gorehkan atas kereta dia, panjang. Allah, dia kata, dah goreh hati aku. Dah goreh. Benarnya goreh kereta je, bukan goreh hati. Tapi kerana insan tadi, dia telah berusaha untuk mendapatkan kereta itu dengan susah payah, maka cinta padanya telah datang dalam dirinya. Bila orang menggores keretanya, bererti menggores hatinya. Bila kita cinta dan sayang kepada agama, bila kita berusaha untuk agama, maka cinta dan sayang pada agama akan terasa dalam diri kita. Itu maksudnya uns. Uns tu cinta. Insan tu dia ada dua madah, sama ada nisyan, pelupa, atau uns, cinta. Apa yang dia usahakan, apa yang dipertungkus lumus untuk mendapatkannya, dia cinta. Kenapa kita sayang? Kenapa kita sayang kepada isteri kita? Kenapa kita cinta pada suami kita? Kerana kita telah lama bersama dengan dia. Kita berkorban jiwa dan raga. Maka si suami akan sayang kepada isteri, dan si isteri akan cinta pada si suami. Begitu. Sebab dia meruahkan rasa. Allahu Akbar. Okey. Maka baginda pun boleh terlupa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila shalah falamma kabbara sarafa wa awma'a ilaihim an kama kuntum summa kharaja faghtasala summa jaa wa ra'suhu yaqturu fasalli bihim falamma sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu junuban fanasitu an aghtasila, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi telah keluar untuk solat. Apabila baginda takbir, baginda keluar daripada solat. Bila takbir, baginda batalkan solat balik, keluarkan balik solat. Dan baginda mengisyaratkan kepada orang ramai supaya tetap di tempat masing-masing. Nabi isyarat, okey, duduk dulu, aku nak masuk ni. Kemudian baginda keluar dan mandi. Kemudian baginda kembali semula, sedangkan air masih menitis dari kepala baginda. Lalu baginda mendirikan solat bersama orang ramai. Apabila selesai solat, baginda bersabda, sesungguhnya aku berjunub, lalu aku terlupa untuk mandi. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Okey, Nabi adalah ketua anbiya, imamul anbiya. Nabi ialah imam kepada seluruh nabi-nabi. Sifat sempurna, sifat kemanusiaannya, sifat manusia yang paling sempurna sifat kemanusiaannya. Tetapi baginda bukanlah Khalik, bukan pencipta, bukan Allah. Kemudian berlaku juga sifat lupa daripada baginda, dan ia adalah harus kita belajarkan 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat harus bagi Nabi. Jadi mungkin berlaku iaitu lupa daripada baginda, dan ianya adalah harus. Allah ingin menunjukkan bahawa manusia itu lemah. Allah nak tunjuk kepada kita, sehebat mana kita pun sebenarnya kita lemah. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suka orang itu merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT memang sangat menyayangi hamba-hambanya tadi. Allah suka kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah nak tunjukkan bahawa hambanya itu daif. Allahu Akbar. Nabi dijadikan terlupa oleh Allah untuk menerangkan hukum supaya diikuti. Baginda adalah muallimul ummah. Dengan ini tertolaklah persoalan yang timbul
bahawa baginda boleh terlupa timbul bahawa baginda boleh terlupa bahawa baginda sedang dalam jenabah. Nabi tak tahu, terlupa mari-mari sembahyang, kira-kira Nabi tak mandi jenabah lagi. Al-Qadhi rahmatullah alaih menyatakan bahawa ulama telah berselisih pendapat pada keharusan berlaku lupa daripada Rasulullah pada perkara yang tidak bersangkut paut dengan penyampaian hukum ahkam syariat seperti perbuatan dan adat baginda. Jamhur ulama berpendapat harus berlaku juga pada perkara tersebut. Adapun terlupa pada percakapan yang berbentuk penyampaian, maka ijma' ulama' mengatakan tidak boleh berlaku seperti mana yang telah disepakati bahawa tidak boleh berlaku daripada Nabi sengaja mengucap perkara yang salah. Kita sengaja ucap benda tak betul. So, Nabi tak akan melakukan begitu. Jika terlupa dalam urusan keduniawian dan perkara yang tiada kaitan dengan penyampaian perkara-perkara yang tiada kaitan dengan syariat. Jika terlupa dalam urusan dunia, Nabi terlupa dalam urusan dia, ataupun perkara yang mana tiada kaitan, perkara tu tak ada kait mengait pun dengan penyampaian perkara yang tiada kaitan dengan syariat, dan perkara tu pun tak ada sangkut paut dengan syariat, perkhabaran mengenai kiamat dan seumpamanya, serta ianya tidak bersandarkan kepada wahyu, maka satu jemaah ulama berpendapat harus berlaku kerana tiada mufsadat padanya, iaitu akibat yang buruk dan keburukan. Jadi serta bersandarkan kepada wahyu, seumpama itu tidak bersandarkan pada wahyu, tapi Nabi SAW bagi tahu, maka mungkin yang apa yang Nabi tahu tadi harus berlaku sebagaimana yang Nabi beritahu. Tetapi sebab apa? Tak ada benda yang mufsadat, benda-benda yang merosakkan. Okey. Padanya ada sebahagian manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah dapat mengetahui jenabah orang lain. Imam Al-Yafi' menghikayatkan bahawa Imam Al-Haramain Abu Mu'alla bin Imam Abu Muhammad Al-Juwaini pada suatu hari sedang duduk mengajar ilmu dalam masjid selepas solat subuh. Lantas seorang sufi, syekh sufi bersama anak muridnya lalu berdekatan dengan halqah ilmu beliau, ingin keluar menuju tempat jemputan makan. Tidak kesemena-mena terdetik dalam hati Imam Haramain kembali, Aman Haramain terdetik. Mereka itu hanya sibuk makan dan menari sahaja. Tak kala Syekh Sufi itu kembali dengan jemputan melalui halqah Imam Haramain, beliau berkata, "Wahai orang yang faqih, apa pendapat tuan mengenai seorang yang solat subuh dalam keadaan janabah, duduk dalam masjid mengajar ilmu tetapi mengumpat orang lain? Apa pendapat tuan mengenai seorang duduk dalam masjid pun mengajar ilmu mengumpat orang lain ke?" Lantas teringat Imam Haramain bahawa dirinya belum lagi mandi wajib. Selepas itu beliau sentiasalah selepas peristiwa itu sentiasalah Imam Haramain bersangka baik dengan golongan sufi. Kadang-kadang kan dia tengok orang-orang sufi ni, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ada orang-orang yang kusuk masai orangnya, keadaannya lemah, keadaannya tidak sehebat, tapi barulah kita berprasangka baik dengan orang tadi. Sebenarnya orang tu hebat juga, kita je tak hebat. Kita rasa kita hebat, tapi ada orang lebih hebat lagi. Ada orang lebih hebat lagi.
Mengumpat dalam hati ke? Taklah, dia kata macam tu lah. Tengok baca, tengok balik. Tengok balik. Mereka yang sibuk, tengok. Baca balik baik. Tak faham cerita pula. Tengok tu, saya dah baca perlahan-lahan dah. Okey, ada sebahagian manusia yang diberi kelebihan oleh Allah dapat mengetahui jenabah orang lain. So, Allah bagi tahu, Allah bagi syuur pada dia. Ada juga ilmu-ilmu firasat kan, yang mana Allah SWT telah bagi kepada seseorang itu. Tuan guru kami Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih, dia kalau orang pernah pergi Raiwin, dia akan baca Hayatus Sahabah Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Kematian dia kan, yang saya telah cerita dulu, yang Maulana Ihsan telah doa di hari kematian beliau atas pesanan daripada Syekh Abdul Wahab pada hari terakhir, yang mana kita habis belajar Dauratul Hadis, yang mana saya cerita pada tuan-tuan dulu pada bulan puasa. Saya ingat ada sekali saya cerita tentang mana kematian Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Jadi siapa-siapa yang ingat, ada lagi tak orang-orang yang ingat kisah yang saya cerita tentang Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih? So saya tak nak cerita banyak kali ya. Kalau orang tu dah ingat, okey. Saya tak nak cerita banyak kali. Jadi beliau kadang-kadang ada kawan kita yang berkhidmat kepada beliau. Saya khidmat pada Syekh Jamshid. Iqbal, kawan saya, dia khidmat pada Maulana Nazur Rahman, Syekh Nazur Rahman. Dan ada orang yang khidmat kepada Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Kami akan lupa apa pula. Ya ada. Tengok tu, ustaz tu memang dia ingat kisah tu yang selalu saya ceritakan. Ingat, insyaAllah ramai ingat tu. Saya baru macam mana orang lama. Okey, saya cerita balik, seronok cerita balik. Tak apa saya cerita balik. Tuan-tuan mungkin ingat, dengar 2 kali. Okey, Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih, ustaz kami yang paling besar lah sebelum dia ustaz yang pertama di madrasah. Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih, Maulana Jamshid rahmatullah alaih, Maulana Jamshid rahmatullah alaih, dan Maulana Nazur Rahman, Maulana Ihsan. Itu ustaz-ustaz yang tua-tua semua. Jadi hari beliau meninggal, masa kami daurah hadis. Saya daurah hadis di Jami'ah Ashrafiyah. Saya daurah hadis di sana. Dan selepas habis peperiksaan madrasah, kita orang balik hari Khamis. Kita habis periksa, balik hari Khamis. Kita balik hari Khamis, habis periksa. Dan bersama dengan kami pada masa tu anak beliau, anak Maulana Zahir Shah, iaitu Hasan Shah, anak Maulana Zahir Shah, anak daripada isteri kedua beliau. Belajar bersama dengan kami lah. So belajar bersama kami. Hari tu kita habis periksa. Kita ada 2 periksa, Wifaf Madaris, dan kita ada periksa madrasah dahulu, Qadarah hadis daripada soalan madrasah. Lepas tu kita akan ambil Wifaq, iaitu soalan untuk seluruh Pakistan punya, soalan untuk general, untuk seluruh Pakistan punya. So apabila habis tu, kami pun pergi ke Raiwin. Dan hari Khamis petang kami sampai. Esok kan hari Jumaat. Maulana selepas main Jumaat pakai cantik, pakai handsome, cantik, senyum je, makan sekali dengan kami lah. Sebab kami dah habis belajar. Dan anak beliau pun, anak Maulana rahmatullah alaih pun habis belajar juga pada masa tu, makan dengan kami. So ramailah, ada kawan-kawan dah pergi, semua kita pergi. So kami daripada sebahagian yang berada di Jami'ah Ashrafiyah, kami sebenarnya 50 lebih jemaah. Kami dibahagikan pada 3 tempat, Khair Mudaris, dan kami diberi ke satu tempat lagi, Qasimul Ulum, juga di Multan, Khair Mudaris di Multan, dan kami di Lahore, golongan jadi. Bila malam tu Maulana baca Hayatus Sahabah,
dan Maulana meninggal. Saya selepas peristiwa tu, selepas tengah hari tu, tengah hari lepas makan tu, saya terus pecut balik ke Lahore dalam 40 km Lone Ranger pegang bas tu sampailah kat madrasah sebab esok hari Ahad nak imtihan. Hari Ahad nak imtihan Wifaqul Madaris saya nak ambil. Jadi pada pagi nama apa saya ingat dah. Dia nama apa dah. Dia ada satu orang pengambil pendaftar nama lah untuk pelajar-pelajar. Yang pendaftar nama pelajar-pelajar ni. So dia baik dengan saya sebab saya akan selalu datang awal. Saya akan datang awal dalam di kelas Darul Hadis tu. Dia tahu saya datang awal, saya akan sapu setiap hari di Daurah Hadis tu. Sapu sampah. Tak apalah, saya cerita kebaikan saya pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat amalan yang mana tak sepatutnya orang tak tahu pun amalan tu. Tapi tak apa, saya cerita pada tuan-tuan. Moga keikhlasan tu Allah jagalah. So saya datang awal, hari-hari saya datang awal. Nama apa dah budak tu? Salim ke nama apa tau? Nasir. Nama Nasir. Dia kenal saya, dia baik dengan saya. Dia ambil hadiri kedatangan pelajar-pelajar Daurah Hadis apa semua. Kalau siapa lewat, tutup pintu, tak boleh masuk. So dia tahu saya akan datang setengah jam awal sebelum kelas. Saya akan proses semua. Daurah Hadis tu kami dalam 200 orang pelajar. Budak-budak kan makan gula-gula letak tepi dalam rahal tu, saya akan sapu apa semua. So saya beritahu pada tukang sapu tu, jangan sapu kelas ni tau. Saya akan sapu kelas ni. Setiap hari tukang sapu tu seronok sebab dia akan sapu kelas lain saja. Saya kata kelas Daurah Hadis ni kamu jangan sapu. Bagi saya sapu hari-hari. So saya datang awal, saya sapu. Jadi Nasir ni baiklah dengan saya. Tapi bila hari Sabtu saya pulang, pagi Sabtu tu dia ketuk pintu rumah saya, pintu asrama saya lah pintu. Dia kata jom kita ke Raiwin. Dia kata kenapa? Dia kata Maulana Zahir Shah Maulana Zahir Shah dah meninggal. Saya kata innalillah, mana mungkin meninggal, semalam makan bersama kami saja. Tak, dia kata meninggal. Sekarang mudir Maulana Ibadullah, mudir madrasah akan terus pergi selepas sembahyang Zuhur sebab kita akan sembahyang jenazah selepas solat Asar. Jadi mudir akan bertolak, mudir madrasah Muhtamim kami ni akan bertolak ke Raiwin untuk sembahyang solat jenazah pada Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Untuk nak bertolak lah. Bila nak bertolak, saya kata tak, saya tak pergi. Saya pergi sebelum, saya terus ambil beg, saya sangkut baju, saya terus ambil beg, saya terus balik ke Raiwin. So dah, masa tu saya menghadiri perkebumian jenazah. Masa tu dia viral tak banyak lagi, tapi adalah budak-budak buat rakaman sedikit dalam buat rakaman. Jadi bila sampai kepada tempat perkebumian tadi, sampai kepada kebumian, so habis selesai kan doa semasa kematian kan, sabitnya doa tadi tu saya cerita di situ tu. Lepas tu mana Haji Abdul Wahab datang. Habai Wahab panggil orang dakwah kata Syekh Abdul Wahab datang. Jadi bila datang okey, bila selesai kebumian mayat jenazah semua sekali, mana Abdul Wahab datang, maka kata Haji Abdul Wahab, ihsan doa. Ihsan adalah maknanya Ihsan damat barakatuhu yang mengajar kami hadis Mishkat ni lah. Mana Ihsan pada masa tu kami tak ada dauratul hadis lagi. Mana Ihsan akan mengajar kami Mishkat dengan Maulana Nazrul Rahman. So dia kata Ihsan doa. Maka Maulana Ihsan pun doa. Haji Wahab ada bersama. Bila Maulana Ihsan doa, satu perkataan yang keluar. Dia kata, ya Allah, Maulana Zahir Shah ni, jiwa ini Maulana Zahir Shah ni, dia adalah ibu kami, dia adalah bapa kami. Dia bersifat seorang ibu dan dia bersifat dia tegas sebagai seorang bapa dan dia penyayang, sifatnya seperti seorang ibu.
Bila perkataan tu dilafazkan oleh Maulana Ehsan di dalam doa semasa dikubur tadi, majma' menangis. Dia kata, ya Allah, jenazah inilah dia sebagai ibu kami, dia sebagai ayah pada kami. Kami telah kehilangannya. Menangis tu, suasana menangis. Waktu majma' yang hadir pada perkebumian tu menangis. Bila Haji Abdul Wahab saya tengok mana dah semua keadaan tu menangis, maka Haji Abdul Wahab kata, Ehsan, selesaikan doa. Nak Ehsan, amin Rabbal Alamin, selesaikan doa terus. Tu benda tu, doa tu semua rakam dalam rakaman. Budak-budak cepat dia rakam ambil semua tu. Tu Maulana Zahir Shah. Dan saya nak cerita di sini, Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih orangnya kasyaf. Satu orang datang kepada beliau. Dia kata, Tuan Guru, dia kata, islahlah saya. Mana ni tak tengok muka orang, tunduk je, dia tak tengok muka orang, cakap dengan siapa pun tak tengok orang. Dia kata, Tuan Guru, islahlah saya. Dia kata, kamu duduklah, Hayatus Sahabah yang saya baca malam-malam tu, dengarlah yang saya target kamu malam-malam tu. Dia kata, islahlah saya. Dia kata, kamu buat macam tu. Tadi lama orang tu. Lepas tu last kali orang tu minta juga. Ni khadim dia beritahu, minta juga. Lepas tu dia zang, dia tengok mata orang tu. Dia kata, kamu tinggalkan dosa ni, kamu tinggalkan dosa ni, kamu tinggalkan dosa ni. Allah bagi dia kasyaf. Allah nampak dia perbuatan dosa tadi. Jadi ada orang-orang yang mana ahlullah, orang-orang ahlullah ni ialah orang yang nampak. Ahlullah ni orang nampak. Jadi di sini kisah dia. Ada sebahagian manusia yang diberi kelebihan oleh Allah, ada sebahagian dia yang dapat mengetahui jenabah orang lain. Dia dapat tahu, dia boleh firasat dia tadi. Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah kamu dengan firasat orang mukmin, sesungguhnya pandangannya itu daripada firasatnya itu daripada pandangan Allah. Ada sebahagian manusia yang diberi kelebihan oleh Allah untuk mengetahui jenabah orang lain. Imam Al-Yafi' rahmatullahi alaih menghikayatkan bahawa Imam Haramain, Imam Al-Yafi' ni beritahu, Imam Haramain siapa? Abul Mualli bin Imam Abu Muhammad Al-Juwaini pada suatu hari sedang duduk mengajar ilmu dalam masjid selepas solat subuh. Duduk mengajar ni Imam Haramain. Lantas seorang syekh sufi. Orang sufi ni orang-orang yang simple kehidupan dia. Simple kehidupan dia. Walaupun dia orang-orang sufi, orang yang hidup yang sederhana. Dia panggil sufi, orang-orang yang nak mengislahkan dirinya pada Allah. Jadi Syekh Sufi bersama anak muridnya lalu berdekatan dengan halqah ilmu yang beliau berlalu dalam berdekatan dengan halqah ilmu. Beliau ingin keluar menuju ke tempat satu jemputan makan. Dia lalu situ sebab dia lalu kot tu sebab nak pergi jemputan tempat makan. Tidak semena-mena terdetik dalam hati Imam Haramain, mereka ini hanya sibuk makan dan menari saja kan, pergi tempat. Orang Arab ni kalau dia kahwin, dia memang menari. menari gelek. Orang Arab ni. Tapi dia sama-sama perempuan lah. Begitu. Jadi tak kala Syekh Sufi itu kembali daripada jemputan melalui halqah Imam Haramain, beliau berkata, wahai orang yang faqih, kata Sufi tadi kepada Imam Haramain, apa pendapat tuan mengenai seorang yang solat subuh dalam keadaan janabah, duduk dalam masjid pula mengajar ilmu tetapi mengumpat orang lain? Dia kata, duduk mengaji, lepas tu mengumpat orang lain. Dah lah berjunuk. Dia kata, begitu. Lantas teringat Imam Haramain bahawa dirinya belum lagi mandi wajib hak semalam tu. Selepas peristiwa itu, sentiasalah Imam Haramain bersangka baik
dengan golongan-golongan yang sufi. Warawahu Malik wa an Atha' bin Yasar mursalan. Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik rahmatullah juga meriwayatkan daripada Sayyidina Atha' bin Yasar secara mursal. Perbuatan yang sedikit tidak membatalkan solat. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kuntu usalli zuhra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhudhu qabzatan min al-hasa litabruda fi kaffai adauha li jabhati asjudu alaiha li shiddatil harri rawahu Abu Daud wa rawahu Nasa'i nahwahu. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku solat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengambil segenggam batu supaya ia dapat menjadi sejuk dalam tapak tanganku, lalu meletakkannya pada dahiku dan sujud di atasnya kerana cuaca bersangatan panas. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan meriwayatkan hadis seumpamanya. Itulah maksudnya nak letak tu perbuatan tu sedikit, dia ambil sikit pasir, dia letak sejuk tu, dia kepal tu, dia letak tu, dia bersujuk, panas sangat. Tak ada tempat lapik. Kita ni kan ada mati purpose ni mati purpose ni. Dia orang kata selalu mati purpose, Ustaz Usno mati purpose punya. Kan mana-mana ada, semua ada. Tempat roti pun boleh simpan, tempat khidmat pun ada, mana-mana ada. Kan orang kita pakai ridha ni, sebelum orang pakai ridha lagi. Allah, Iblis mendatangi Nabi sewaktu Nabi dalam solat. Iblis mendatangi Nabi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'na yaqulu a'udzu billahi minka summa qala al'anuka bila'natillahi salasan fabasata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'a falamma faragha min salati قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بتست يديك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فليستأخر 3 مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأسبح موسكا يلعب به ولدان أهل المدينة رواه مسلم. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu aku telah mendengar baginda berdiri untuk solatlah. Sallu sami'na. Salla Rasul sallallahu alaihi qama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri dan untuk solatlah. Qama Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solatlah. A'udzubillah, aku mendengar Nabi membaca A'udzubillah, kemudian baginda menyebut Al'anuka bila'natillah 3 kali. Dan baginda membuka tangannya seolah menggenggam sesuatu. Apabila baginda selesai solat, kami pun berkata, Ya Rasulullah bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar Tuhan menyebut sesuatu yang tidak pernah Tuhan menyebutnya sebelum ini dalam solat, dan kami melihat Tuhan membuka tangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya musuh Allah yakni iblis telah datang membawa nyalaan api untuk meletakkannya pada mukaku. Maka aku menyebut a'udzubillahi minka sebanyak 3 kali, kemudian menyebut Al'anuka bila'natillahi tammah. Akan tetapi dia tidak pergi selepas 3 kali bacaan itu. Kemudian aku ingin menangkapnya. Demi Allah, jika saudaraku Sulaiman alaihissalam tidak berdoa, ya Allah tidak berdoa, maka pasti dia akan tak berdoa supaya jangan dia ada dapat kelebihan daripada orang lain. Pasti dia Iblis tadi
akan berpagi-pagi dalam keadaan diikat esok harinya. Kau tengok, kalaulah aku tak teringat ke doa Sulaiman AS ni, aku pegang, aku ikat dia kat tiang masjid, kanak-kanak Madinah akan bermain dengannya iblis tadi. Yo, nampak macam mana iblis tak tahulah. Nabi nampak iblis tu. So Nabi kata aku ikat, aku tangkap dia, aku ikat kat tiang masjid. Budak-budak pagi esok, budak-budak Madinah mari cucuk dia, baru padam muka dia. Tapi Nabi tak buat macam tu lah. Nabi teringat doa Nabi Sulaiman AS lah. Nabi tak buat lah macam tu. Ala'anuka bila'natillah. Hanya sahabat yang solat hampir dengan Nabi sahaja mendengar Nabi mengucap sedemikian. Ini menunjukkan bahawa ucapannya Nabi SAW dengan perlahan. Ini adalah dalil harusnya doa ketika doa kebaikan atau keburukan untuk orang lain dengan sirah mukhatab. Ka tu sirah mukhatab. A'udzubillahi minka. Ka tu sirah mukhatab tu. Minhu tu sirah ghaib. Tapi di situ perkataan ka tu. Al'anuka. Itu dipanggil sirah mukhatab di situ. Ka tu perbuatan ka tu ganti nama kedua. Hu tu ganti nama ketiga. Ana tu ganti nama pertama mutakallim. Ni ka tu mukhatab pada ganti nama kedua. Kalau kita dalam bahasa Melayunya kita ganti nama kedua lah. Ka tu kaki, ka kuma kum ki kuma kunna, wa huma hum ya huma hunna, ana nahnu wa huma hum ya huma hunna, ka kuma kum ki kuma kunna. Okey, itu kaki tu dia dipanggil sirah mukhatab tadi. Hanya sahabat, jadi sirah mukhatab ini adalah dalil harusnya doa kebaikan dan keburukan untuk orang lain dengan sirah mukhatab. Berbeza dengan pendapat Syekh Ibnu Syaiban di kalangan anak murid Imam Malik. Mereka berpendapat batal solat dengannya apabila berdoa dengan sirah mukhatab tadi. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i bahawa batal solat dengan berdoa untuk orang lain dengan sirah mukhatab. Seperti menjawab orang yang bersing, kita dah jawab dah kan, rahimakallah atau yarhamukallah. Dan bagi orang yang memberi salam kepadanya menjawab alaikassalam. Hadis sebelum ini menguatkan pendapat Syafi'i. Ulama Syafi'i mentakwilkan hadis ni. Sebab apa? Kenapa tak kira tak batal? Kenapa ada perkataan a'udzubika pun tak batal dalam hadis ni? Maka kita terpaksa mentakwil, menjelaskan hadis ni dengan penjelasan yang lain, sebab kita tak jadikan dalil hadis ni untuk mengatakan bahawa sembahyang tadi batal atau tidak. Jadi kita kata sembahyang itu batal. Tapi hadis ni orang kata ni hadis ni tak batal ni. Kenapa kau kata batal? Jadi kita terpaksa menjawab. Mana bagi pihak Imam Syafi'i menjawab bagi pihak dalil yang telah beliau kuatkan, yang mengatakan dengan sirah mukhatab tadi maka solat tersebut adalah batal. Jadi ulama mazhab Syafi'i mentakwilkan, menjelaskan hadis ini dengan peristiwa dalam hadis ini berlaku sebelum pengharaman kata-kata dalam solat. Maksudnya peristiwa ni berlaku ke atas Nabi, masa tu boleh lagi bercakap dalam solat dan tidak dikira haram. Semacam mana kisah yang mana Nabi sahabat bagi salam kat Rasulullah bila balik daripada Habasyah. Semasa sampai di Madinah, Nabi tak jawab salam. Tapi kat Mekah, Nabi jawab salam. Tu yang tu sahabat tu tanya tu kenapa? Sebab hukum dia telah berubah. Atau dikatakan dalil harus ialah perbuatan Nabi, dan dalil tegahan adalah sabdaan baginda. Dia ada dua. Dia ada amalan Nabi SAW, dia panggil hadis fi'li. Satu hadis qawli. Kalau ta'arudnya hadis qawli dan hadis fi'li, maka kita akan rajihkan pendapat hadis qawli, hadis saranan, perintah, tegahan dengan sabdaan, bukan dengan perbuatan.
dipanggil hadis fi'li. Hadis fi'li itu Nabi melakukan dengan perbuatan. So, apabila ada percanggahan dengan hadis qauli, maka hadis qauli dirajihkan lagi daripada hadis fi'li. Begitu. Kan? Itu dalil kedua yang kita bagikan. Dalil qauli, jadi dalil qauli lebih kuat daripada dalil amali ketika berlakunya percanggahan atau keumuman. Benda ni umum, tidak harus khitab untuk orang lain. Terkhusus dengan iblis dikecualikan. Dikecualikan yang akan disebut oleh musalli apabila didatangi was-was, kerana ini adalah maslahah salah dan sesuatu yang perlu kepadanya. Berbeza dengan selain syaitan dan iblis, ianya bukan daripada maslahah salah dan bukan suatu keperluan, tapi ia adalah takwil orang yang berpendapat harusnya kalam untuk maslahah salah, atau perkara ini hanya terkhusus dengan Nabi sahaja. Perkara ni khusus dengan Nabi je lah. Madinah, Imam Ibnu Malik berkata, jika kamu bertanya pengharaman berkata dalam solat berlaku di Mekah, sedangkan lafaz ini menunjukkan bahawa berlaku di Madinah, maka kami menjawab bahawa yang dimaksudkan dengan Madinah di sini dari segi bahasa iaitu bandar yang menjamakkan antara dalil-dalil. Wa an Nafi' radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Abdullah bin Umar marra ala rajulin wa huwa yusalli fa sallama alaihi faradda rajulu kalama faraja ilaihi Abdullah bin Umar qala lahu idza sallima ala ahadikum wa huwa yusalli fala yatakallam falyusir bi yadihi, rawahu Malik. So, kita habiskan hadis itulah, babus sahwu dah. Hadats Nafi' radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi berkata, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar lalu berkata dengan seorang lelaki yang sedang solat, lalu dia memberi salam kepada beliau, lelaki tersebut, dan dia menjawab salam dengan perkataan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar telah kembali kepadanya dan berkata, apabila seorang itu beri salam kepada kamu dalam solat, janganlah dia membalas dengan perkataan, bahkan hendaklah dia memberi isyarat dengan tangan. Kemungkinan beliau tidak menyadari bahawa lelaki itu sedang bersolat semasa memberi salam. Wallahu a'lam. So, kita dah habis dah hadis yang nanti kita masuk babus sahwu pula, bab terlupa dalam solat. Hadis ke-100 insya-Allah, bab terlupa dalam solat. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita. Apa doa Nabi Sulaiman tu? Doa dia supaya baginda dapat kerajaan yang tidak diberi oleh sebelum orang dan selepasnya. Baru inilah kisah, baru ni kita dah cerita dah tadi. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib qalbana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kedua ibu bapa, mertua, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, talamizah kami, anak isteri kami dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, ya Allah, ustaz kami, salah seorang daripada ustaz kami, Ustaz Zawawi, ya Allah, dia kurang sihat, ya Allah, berilah kesihatan kepadanya, ya Allah, berilah keafiatan dan kesihatan kepadanya. Semoga dia kembali sembuh dan sihat untuk dapat berkhidmat pada agamamu. Ya Allah, berilah kesihatan pada kami dan saudara-saudara kami yang dalam keuzuran, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbal amin. Allahu akbar.